Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini kita akan belajar tentang matematik tingkatan 2, bab 7, koordinat, bahagian yang kedua. Okey, dalam video kali ini kita hanya fokus bahagian 7.2, titik tengah dalam sistem koordinat Charters. Okey, di mana kita akan menerangkan maksud titik tengah di antara dua titik pada sata Charters, menerbitkan rumus titik tengah, menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik pada sata Charters. Dan kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Charters. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan titik tengah? Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama suatu tempereng garis. Okey, kita lihat satu tempereng garis QR yang selari dengan paksi X. Macam mana kita nak tentukan titik tengah bagi garis QR ini? Okey, yang pertama, kita perlu kira berapa unit ataupun berapa peta antara titik QR ini. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so QR ada 10 peta. Dan 10 bahagian ini dibahagikan kepada 2, kita akan dapat 5 peta. Betul? Jadi, titik tengah berada di sini. Okey, di mana di sebelah kirinya ada 5 peta dan sebelah kanan pun ada 5 peta. Okey, kita labelkan koordinat dahulu. Okey, koordinat Q negatif 3, 3. Koordinat R ialah 7, 3. Dan titik tengah cikgu label X3. Okey, X3. Dan sebenarnya kita boleh dapatkan koordinat X ini dengan rumus. Baik, perhatikan di sini, koordinat Y mesti sama dengan 3. Okey, koordinat Y bagi semua titik yang berada pada garis yang selari dengan paksi X adalah sama nilai. Okey, dan X sebenarnya ialah 2, cikgu tak labelkan 2. Okey, sebab kita nak buktikan melalui formula. Okey, so kita labelkan Q ini sebagai X1, Y1 dan R, X2, Y1. Okey, kenapa Y1? Sebab sama dengan koordinat Y bagi Q. Kan, 3, sini pun 3. So, kita tak labelkan sini sebagai Y2 lah. Okey, sebab nilai yang sama kita label, kita guna label yang sama. Okey, jadi X ini sebenarnya kita boleh kira dengan formula ini, iaitu X1 tambah X2 bahagi dengan 2, iaitu negatif 3 tambah dengan 7, kemudian bahagi dengan 2. 7 tolak 3 ialah 4 kan? So, 4 bahagi 2 kita dapat 2. So, betul lah X dia ialah 2. Okey? Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat tempereng garis yang melibatkan garis mencancang seperti garis PR ini yang selari dengan paksi Y. Okey, sama seperti garis mengufuk tadi. Kita perlu kira, okey, berapa peta di antara titik P dengan R. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 peta ini dibahagi kepada 2. Akan dapat 4 peta. Betul? Jadi, kita akan dapat di sini sebagai titik tengah. Okey, atas ada 4 unit, bawah juga 4 unit. Okey, kita labelkan koordinat dulu. P ialah 7, 11. Dan sini ialah 7Y. Okey, sini ialah 7Y. Dan sebenarnya kita boleh dapatkan koordinat Y ini dengan rumus. Baik, perhatikan di sini. Koordinat X mesti sama dengan 7. Sebab koordinat X bagi semua titik yang berada pada garis yang selari dengan paksi Y adalah sama nilai. Okey, kita labelkan titik P sebagai X2, Y2. Dan jadi, Y ini
kita boleh dapat dengan jumlahkan Y1 dan Y2, kemudian bahagi dengan 2, yaitu 3 tambah 11 bahagi dengan 2. Jadi 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. So, tengok koordinat Y dia sama dengan 7. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya kita lihat bagaimana nak tentukan titik tengah bagi garis PQ ini. Garis PQ ini ialah satu garis condong, betul? So, langkah pertama adalah kita perlu membina garis mencancang dan garis mengufuk supaya satu segitiga bersudut tegak dibentuk. Kemudian, langkah yang kedua, kita perlu lukis pembahagi dua sama serenjang bagi QR dan PR. Okey, yang warna kuning ini ya. Okey, so titik persilangan pembahagi dua sama serenjang ialah titik tengah garis condong tersebut. Okey, iaitu titik ini. Iaitu koordinatnya ialah 2, 7. Dan sebenarnya 2 ini datang dari rumus ini. Nampak tak sini 2? Okey, iaitu X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Kemudian 7 juga datang daripada rumus ini. Okey, iaitu Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Maknanya, titik tengah bagi garis condong dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang yang masing-masing dibahagi kepada 2. Dan muncullah satu rumus untuk titik tengah, iaitu X1 tambah X2 bahagi 2 untuk koordinat X bagi titik tengah dan Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2 untuk koordinat Y bagi titik tengah tersebut. Okey, di sini kita semak sekali lagi. Okey, so X1-nya ialah negatif 3 tambah X2 iaitu 7. Kemudian bahagi 2. Y1 ialah 3. Okey, tambah Y2 ialah 11. Kemudian dibahagi kepada 2. So, 7 tolak 3 ialah 4. Kemudian bahagi 2. 11 tambah 3 ialah 14 bahagi dengan 2. Jadi, jawapannya tetap sama, iaitu 2, 7. Okey? Jadi, kita akan menggunakan rumus ini untuk selesaikan soalan yang mengenai konsep titik tengah. Okey. Contoh pertama, tentukan koordinat titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, dalam sistem Caltech ini jelas sekali. B ialah titik tengah bagi PQ. Sebab titik B ini membahagikan garis PQ kepada dua bahagian yang sama, iaitu 4 unit di sebelah kiri, 4 unit di sebelah kanan. Okey, kita boleh kata PB sama dengan BQ. Dan titik tengah PQ ialah B, iaitu koordinatnya ialah 1, 3. Okey, contoh kedua. Cari koordinat bagi titik tengah garis lurus yang menyambungkan P negatif 56 dan Q 94. Okey, jadi kita terus guna formula titik tengah. Okey, kita lihat penyelesaian. Titik tengah PQ sama dengan, so kita terus guna formula. Okey, jumlahkan X1 dan X2 dan juga jumlahkan Y1 dan Y2, kemudian masing-masing dibahagikan kepada 2. Okey, so di sini kita boleh label X1, Y1. Untuk titik Q kita labelkan X2, Y2. Jadi X1 iaitu negatif 5 kita letak sini tambah X2 ialah 9. Dan Y1 ialah 6. Okey, tambah Y2 iaitu 4.
Oke, kemudian kita selesaikan sahaja, iaitu 9 tolak 5 ialah 4, bagi 2. 6 tambah 4 ialah 10, bagi 2. Jadi jawapannya ialah 25. Oke, contoh yang ketiga. Titik tengah bagi garis yang menyambungkan titik P dan Q. Q ialah 5, 9, ialah 6, 12. Cari koordinat titik P. So, koordinat P tidak diberi, kita kena cari. Kemudian koordinat ini adalah koordinat titik tengah bagi PQ. Oke, kita lihat penyelesaian. Koordinat titik tengah telah diberi, iaitu 6, 12. Jadi, kita terus guna rumus titik tengah sahaja. Okey, 6, 12. So, titik tengah PQ kita boleh terus tulis X1 tambah X2 bagi dengan 2 dan Y1 tambah Y2 bagi dengan 2. Boleh faham? Dan kita ganti masuk maklumat. Okey. So, P tidak diberi, kita boleh label sebagai X1, Y1. Dan titik Q kita boleh label X2 dan sini Y2. Okey, jadi X1 kita tulis sebagai X sajalah. Dan X2 kita boleh tulis 5. Okey, ganti 5. Dan Y1 kita tulis Y saja. Dan Y2 kita tulis 9. Okey, ini sama dengan titik tengah yang telah diberi. Okey, so seterusnya apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu tulis? Kita hanya perlu bandingkan saja. Okey, sebenarnya 6 ini sama dengan sebelah sinilah. Koordinat X sama dengan koordinat X. So, kita keluarkan X tambah 5 bagi 2 sama dengan 6. Okey, kita selesaikan untuk nilai X. So, 2 ini pindah ke sebelah sini akan jadi darab. So, 6 darab 2 kita akan tulis apa? 12 lah. So, X sama dengan 12. Positif 5 pindah ke sini akan jadi tolak 5. Jadi, X ialah 7. Dan seterusnya kita bandingkan 12 dengan koordinat inilah. Iaitu Y tambah 9 bahagi dengan 2 sama dengan 12. Kita keluarkan dua-dua ini. Okey, 2 pindah ke sebelah sini akan jadi darab. Okey, 12 darab 2 ialah 24. Jadi, Y sama dengan 24 tolak 9. So, Y ialah 15. So, koordinat P kita tulis 7, 15. Okey. Contoh yang keempat, titik tengah bagi garis yang menyambungkan titik P dan Q ialah 7Q. Cari nilai P dan Q. Okey, sini ada P, sini ada Q, sini pun ada Q. Okey, so untuk soalan ini, langkah penyelesaian adalah sama dengan soalan 3 tadi. Kita lihat penyelesaian. Okey, titik tengah PQ telah diberi iaitu 7Q. Okey, kita tuliskan rumus PQ iaitu X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi dengan 2 lah. Okey, so sini kita boleh label X1, Y1, X2, Y2. Okey, so X1 kita letak P, X2 kita letak 6, Y1 kita letak 10, tambah Y2 kita letak Q tolak 1. Kemudian sama dengan titik tengah yang diberi iaitu 7Q. So, sama seperti soalan 3 tadi, kita bandingkan. Okey, dan keluarkan P tambah 6 bagi 2 sama dengan 7. So, selesaikan untuk nilai P.
So, 2 pindah ke sebelah sini akan darab. Okay, so 7 darab 2 ialah 14. Dan P sama dengan 14 tolak 6. Jadi, nilai P ialah 8. Okey, seterusnya kita juga bandingkan koordinat Y bersama dengan koordinat Y sini iaitu Q. Okey, 10 tolak 1 kita tulis tambah 9 bahagi 2 sama dengan sini Q. Okey. So seterusnya 2 pindah ke sini akan darab dengan Q lah. So Q darab dengan 2 akan jadi apa? 2Q lah. So 2Q tolak Q ah. Okay, so 9 sama dengan 2Q tolak Q. So 2Q tolak Q sama dengan 1Q. So Q nilainya ialah 9. Okay? Senang saja kan? Kita teruskan untuk soalan yang kelima. Okay, garis AB selari dengan paksi X. Dengan titik A-nya 3, 2A. Dan titik tengah bagi garis lurus AB ialah M, 6, 8. Ini titik tengah AB ya. Hitung nilai A dan koordinat B. Okey. Untuk soalan ini, kita boleh lukis diagram yang dapat mewakili maklumat yang diberi. Okey, kita lihat penyelesaian. Okey. So, kita lukis garis AB secara mengufuk seperti ini. Okey, yang selari dengan paksi X. Tuliskan koordinat A yang diberi iaitu 3, 2A. Dan titik tengah M-nya ialah 6, 8. Okey, betul? Dan koordinat B ialah X, 8. Okey, kita tak tahu koordinat X-nya, tetapi Y ialah 8. Kenapa Y ialah 8? Sebab garis AB ini selari dengan paksi X. Jadi, koordinat Y mesti sama bagi semua titik yang berada pada garis tersebut. Okey, maknanya 2A ini, okey, 2A ini sama dengan berapa? Sama dengan 8 lah. Kan? So, A sama dengan 8 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, jadi A ialah 4. Okey, so sekarang kita kena cari apa? Koordinat X. Okey, koordinat X ini bagi titik B. Okey, so kita tulis rumus iaitu X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Sama dengan apa? Sama dengan titik tengah ini. Koordinat X bagi titik tengah ini iaitu 6. Okey, so X1 ini ialah 3. Ini Y1. Ini X2. Y2. So, kita boleh letak X1 ini ialah 3. Tambah X2, kita hanya tulis X. Bahagi dengan 2. Sama dengan 6. Kemudian kita selesaikan untuk dapatkan nilai X inilah. Jadi X tambah 3 sama dengan 2 pindah ke sebelah kanan ialah darab. Okey, darab 2. 6 darab 2 ialah 12. Dan seterusnya X sama dengan 12 tolak 3. Okey, so X sama dengan apa? 9. Jadi koordinat B ialah 9. Dan koordinat Y-nya ialah 8. Okey, sebab soalan kata koordinat B ya, so jawapan akhir kita mesti nyatakan koordinat B ini. Okey, kita tak boleh biarkan jawapan kita sampai X sama dengan 9. Kita kena tuliskan koordinat B ini. Okey. Soalan yang ke-6. PQRS ialah suatu garis lurus diberi Q dan R ialah titik tengah bagi PS dan QS masing-masing. Cari koordinat bagi R. Okey, kita lihat penyelesaian. Okey, kita kena cari koordinat S dengan menggunakan rumus titik tengah. Okey, kita kena cari koordinat S dulu, kemudian baru dapatkan koordinat R. Okey.
Kita labelkan titik S ini sebagai X dan Y. Baik, kemudian kita tulis X tambah 4. Oke, jumlahkan kedua-dua koordinat X, kemudian bahagi dengan 2, kemudian jumlahkan kedua-dua koordinat Y, oke, tambah dengan 3, bahagi dengan 2, kita akan dapat titik tengah PS, yaitu Q, 10, 7. Oke, 10, kemudian sini kita letak 7. Boleh faham? Oke, kemudian seperti biasa, seperti soalan 3 dan 4 tadi, kita buat perbandingan dan selesaikan untuk cari nilai X dan Y. Iaitu, kita keluarkan X tambah 4 bagi 2 sama dengan 10. X tambah 4, oke, 2 pindah ke sana akan jadi darab. So, 10 darab 2 ialah 20. Oke, so X sama dengan 20 tolak 4. Jadi, X ialah berapa? 16 kan? Oke, seterusnya cara yang sama, kita keluarkan dua-dua ini. X tambah 3 bagi 2 sama dengan 7. Baik, so Y tambah 3 sama dengan 7 darab 2. 7 darab 2 ialah 14. Jadi Y sama dengan 14 tolak 3. Yaitu 11. Oke, so X ialah 16, Y ialah 11. Sekarang kita boleh cari koordinat untuk titik tengah QS, yaitu R. Oke, kita terus guna rumus titik tengah untuk dapatkan koordinat R ini, yaitu R sama dengan 10 tambah X, yaitu 16, bahagi dengan 2, kemudian 7 tambah dengan nilai Y, oke, yaitu 11 bahagi dengan 2. So, kita akan terus dapat jawapan, yaitu 13 dan 9. Kan, 10 tambah 16, 26 bagi 2, 13. 7 tambah 11, 18 bagi 2, kita akan dapat 9. Oke? So, setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda semua supaya lebih memahami konsep bagi tajuk hari ini. Jadi, kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.